Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, sekarang kita teruskan ke subtopik seterusnya, iaitu basic identities, basic identities, trigonometric basic identities. Right. Kalau dalam buku, dalam buku korang, muka surat berapa ni? Ke surat 50 Ke surat 50, semua formula, semua tiga jenis trigonometric formula tu digabungkan dalam satu muka surat tu. Okey. Kita ada trigonometric basic identities, kemudian kelompok yang kedua compound angle formula, dan yang ketiga ialah double angle formula. So tiga tu. Tapi sini kita tengok satu-satu dulu. Okey, yang pertama ialah basic identities. Okey, ini adalah kelompok yang pertama. Diberikan dikategorikan sebagai basic identities. Tiga formula ni, cos kuasa 2 theta, sin kuasa 2 theta, cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta sama dengan 1, dan seterusnya. Maknanya kalau dalam equation kalau kita jumpa equation macam ni ataupun expression macam ni, kita boleh gantikan, kita boleh gantikan benda ni kepada 1, kepada nilai nombor 1. Begitu juga yang ini. Begitu juga ini kita boleh ganti. Macam mana? Kalau kata kita jumpa di sini kan 1 sebelah sini kan, kita boleh, kalau kata kita jumpa tan kuasa 2 theta, kalau kata kita jumpa sec kuasa 2, tolak tan kuasa 2 theta, kita boleh ganti dengan 1, right? Dan seterusnya. So ini formula dia. Kita nak terbalikkan dia, nak pindahkan ke kanan ke kiri ke, itu bergantung kepada kita punya idea dan apa yang kita nampak lah ketika kita nak solve problem. Alright. Contoh diberi, find the values of x. Find the values of x in the range 0 to 360 degree. Maknanya kita cari nilai x, ataupun kalau soalan dia kata solve the problem, solve this equation, maknanya kita cari nilai yang tak diketahui lah, x lah. Baik. Contoh di sini dia menggunakan dia tukar 3 tan x tolak cot x ni. Cot x ni ditukar. So walaupun di sini setiap formula yang diberi, setiap problem yang ada di sini, kadang-kadang penyelesaian dia ialah kita kena menggunakan yang lebih basic daripada itu. Contoh macam di sini cot x ialah 1 per tan x kan. Ini adalah basic. So tukarkan saja. Kenapa kita tukar macam ni? Sebab bila cot ni tukar kepada tan, jadi cuma ada satu saja jenis trigonometri yang ada, iaitu tan, tangent. Sekarang lepas ditukar kita ada, lepas ditukar kita ada 3 tan x tolak 1 per tan x. So sekarang ni hanya ada tan saja. Dah tinggal tan saja, so senang lah. Baik. Di sini perhatikan di sini. Bila dah sampai ke bahagian formula ni, kita kena ingat, trigonometri, bila dah sampai kepada tajuk
begini, dia adalah gabungan algebra. Okay, penyelesaian dia adalah kita menggunakan kadar algebra. Okay, contoh di sini 3 tan kuasa 2x tolak 2 tan x tolak 1 kan. Okay, kalau kita tengok persamaan di sini, ini adalah kuadratik kan, persamaan kuadratik Okay, tengok sini, tan x okay, kali tan x kan, tan x kuasa 2 kan. Jadi tan x kuasa 2 ni adalah kita boleh tulis dalam bentuk lain seperti tan kuasa 2x kan. Baik, tan x ini kalau kita kata ia adalah satu pemboleh ubah. Okey, tan x ni katalah kita tan x kuasa 2 ni, okey, ini kita kita gantikan. Okay, kita gantikan dengan simbol lain. Okay, katalah kita gantikan dengan simbol apa ya, dengan simbol P lah, P P. Okay, P. Okay, tan x ni kita gantikan dengan P, tan x kita gantikan dengan P alright. Jadi bermaksud dia akan jadi begini, 3P kuasa 2 kan. Okay, tan kuasa 2x ni adalah tan x kuasa 2 kan. Kita dah gantikan tan x ni, kita dah gantikan dengan P kan. Jadi tan kuasa 2x ni adalah P kuasa 2 kan. Okay, tolak 2P tolak 1 sama dengan 0 kan. Jadi ini kita dapati ia adalah persamaan kuadratik kan. Sebab itu persamaan kuadratik dia boleh difaktorkan. Okay, difaktorkan. So kita jangan lupa, sebab itu saya cakap awal-awal algebra adalah yang paling penting. Topik yang pertama tu kita kena faham. Okay, kita kena faham step ataupun apa, matematik punya rules. Okay, matematik punya rules. Algebra tu penting sebab mana-mana pun kita akan jumpa algebra. Tak kisahlah dalam vektor, dalam topik vektor ke, dalam topik apa pun kita akan jumpa algebra. Okay, matrix ke, okay, kita akan jumpa algebra. So sama macam ni. Okay, sebenarnya dia adalah persamaan kuadratik. Okay, jadi kalau kita faktorkan, kita akan dapat 3P okay, tambah 1 P tolak 1 kan. Okey, cuba P ni kita gantikan balik dengan tan x. Okey, okey, tadi tan x kita ganti P kan. Sekarang ni lepas kita dah faktorkan ni, P ni kita gantikan balik dengan tan x. Okey, jadi kita ganti balik dengan tan x, kita dapat 3 tan x. P adalah tan x, kita ganti balik tambah 1 tan x tolak 1. Okey, jadi dia adalah algebra, dia adalah kuadratik. Okey, kuadratik, dan kita faktorkan
sama saja. Okey. Cuma pemboleh ubahnya kita sebut sebagai tan X. Sebelum ni kita sebut P ke Q ke X, Y dan sebagainya kan. Dia hanya simbol saja, tapi dia adalah satu benda yang sama. Baik, akhir sekali. Kemudian kita dapatlah dua jawapan. Okey. Bila kita solve, kita dapat 3 tan X tambah 1 sama dengan kosong, or tan X tolak 1 sama dengan kosong. Okey. Sambung. 3 tan X tambah 1 sama dengan kosong. Yang sebelah yang ni tadi. 3 tan X tambah 1, okey, sama dengan kosong. Kita ada dua kan. Yang pertama 3 tan X tambah 1 sama dengan kosong. Ni. Okey. Kemudian algebra, right? Tan X 3 ni 3 bawa 3 dengan 1 bawa ke kanan. Okey. 3 tan X tambah 1. Okey. Kemudian okey. Sorry. Tan X sama dengan negatif 1. Okey. Kemudian 3 tan X sama dengan negatif 1. Kemudian tan X sama dengan negatif 1/3 negatif 1/3. Okey. Jadi kenapa dia kata garisan itu berada di kuadran 2 dan 4? Sebab kita tengok sini garisan dalam garisan trigonometri itu, dalam bulatan itu, dia bercirikan tan dan negatif. Okey. Jadi tangent negatif berada di kuadran 2 dan 4. Okey. Macam saya cakap itu, cara saya mengingat ialah cara saya mengingat tan begini. Okey. Jadi di sini positif, positif. Umpama graf yang menaik. Okey, umpama graf yang menaik. Jadi kuadran 1 dan kuadran 2 adalah positif. Okey, itu cara saya mengingatlah. Baik. Seterusnya sebenarnya kalau kita dalam trigonometri dia tak ada macam ni kan. Dia tak ada anak panah. Okey, dia dalam bulatan. Alright, dalam bulatan. Cuma kadang-kadang saya letak anak panah juga sebagai kita apa ni, meletakkan paksi tapi sebenarnya bukan. Okey. Saya letak juga anak panah. Biasa saya letak X, sini Y. Sebab saya nak beritahu setiap garisan ni mesti sudut beta ataupun sudut untuk trigo tu, tiga segi, segitiga tepat tu, segitiga tegak tu ialah antara garisan itu dengan paksi yang X ni. Okey. Jadi dia berada di kuadran 2 dan 4. So 2 di sini, 4 di sini. Okey. Kita kena ingat ada satu lagi yang belum kita kira. Yang ini belum. Ini baru untuk yang jawapan ni saja. Okey. Jadi bila dia berada di kuadran 2 dan 4, okey, mana dia ada di sini dan di sini, dan sudut beta adalah yang ini. Sudut beta adalah ini Ini beta 2 Okey. Beta 1, beta 2. Baik. Jadi 18.43 ini di sini. Okey. Sudut beta adalah 18.43 darjah. Okey. Sudut beta 2 pun samalah. Cuma jawapan. Okey. Okey, ini adalah
X yang pertama, okey, X yang pertama 18.43 darjah. Ini adalah trigonometri. Trigonometri yang saya cakap itu dia di dalam segitiga. Okey. Ini adalah segitiga. Segitiga tegak. So, yang sudut ini ialah sudut X. Sebab apa? Tangent. So, bila kata sin ke cos ke tangent ke sin ke cos ke tan, dia adalah dalam segitiga. Okey. Tapi yang kita nak tahu ialah sudut untuk garisan ni tadi. Okey. Sudut untuk garisan tu. Okey, jadi untuk jawapan kena ada, untuk jawapan ini dia mesti ada dua sudut, dua jawapan. Satu yang ini. Okey. Satu lagi, ini adalah theta 1. Kemudian satu lagi yang ini. Ini adalah theta 2. So, theta yang pertama ialah 180 darjah, tolaklah dengan beta. Beta ni adalah 18.43 darjah. Okey. So, di sini dah ada jawapan 180 tolak 18.43, kita dapat 161.57. So, yang ini adalah 161.57. Okey. Maknanya kita label lah. Dia labelkan dekat kuadran 2 dengan kuadran 4, tapi kita label lah. Theta ni 1 dan 2. Okey. Dan yang kedua di sini, okey, yang kedua adalah sudut ni. Okey. Beta sama, sudut rujukan ialah 18.43. Okey. Jadi bila kita kira untuk theta yang kedua, sudutnya adalah kalau penuh 360 kan. So 360 tolaklah 18.43, dapatlah theta yang kedua. Okey, belum lagi habis. Kita ada satu lagi di sini, tan X tolak 1. Seterusnya tan X tolak 1 sama dengan 0. Tan X sama dengan 1. Okey. Kat sini dah nampak dia adalah tangent, dan dia adalah tangent. Kemudian jawapan dia di sini 1 ni adalah positif. Okey, positif. Bermaksud satu lagi sudut, lagi dua sudut. Okey, dia berada di kuadran 1 dan 3. Okey, sebab tangent, awak tengok yang saya lukis, jawapan dia memang ada kat sini. Okey, tangent yang positif adalah di sini dan di sini kan. Bermaksud garisan yang dikehendaki adalah di sini dan di sini. Maka apakah sudut untuk theta yang ketiga dan keempat? Okey. Untuk theta yang ketiga dan keempat. Okey. Jadi ini adalah beta 3, beta 4. Okey, tapi yang dikehendaki adalah sudut mana? Yang dikehendaki adalah sudut ini. Tak terang lebih terang sikit. Sudut ni, dan satu lagi adalah sudut ini. Sorry.
satu lagi adalah sudut ini. Okey. So ini adalah theta yang ketiga. Ini adalah theta yang keempat. Okey. Ini kenapa saya gunakan theta dan beta, sebab okey, kita nak standardkan beta adalah sudut rujukan, theta adalah sudut yang dikehendaki, sudut bagi garisan ini. Okey. Tapi dalam soalan ni dia gunakan simbol X. So jawapan kita nanti adalah dalam X. Alright, seterusnya okey. X adalah tan inverse 1 sama dengan 45 darjah. Jadi maksudnya beta yang untuk tan X yang ini adalah 45. So beta untuk yang kali ini ialah 45 darjah. Jadi kita dapati untuk theta yang ketiga adalah 45 darjah, sebab dari sini ke sini, okey, 45 darjah samalah dengan beta. Cuma yang ini, okey, yang ini ialah 180, tambahlah lagi 45. Sini kan 45 kan. Okey, jadi yang kedua adalah 180 darjah tambah 45, 225. So jawapan kita ialah, kita susun daripada yang kecil ke yang besar. Ada 4 ada 4 jawapan. 45, 225, kemudian yang atas tadi 161.57, 341.57. So ada 4 1, 2, 3, 4. Cuma jawapan akhir sekali, last sekali, kita susun daripada angka yang rendah kepada angka yang lebih tinggi. 45, 161.57 ni, kemudian 225, 341.57. Alright. Sebab itu kita sebab itu dia ada 4 jawapan 4 jawapan. Sebabnya yang pertama, dia adalah kuadratik. Kuadratik ni ada 2 jawapan. Biasanya akan ada, bila kita faktorkan, dia akan ada 2. Okey. Satu lagi, sebab dia adalah trigonometri. Okey. Sebab setiap sudut, okey, bila diberikan contohnya sin, okey, sin B, okey, sama dengan 0.345 contohnya. Okey. Sudut ni dah tentu ada 2 sudut yang mempunyai jawapan yang sama. Okey, yang sama dengan 0.345. Akan ada 2 sudut. Okey. Sebab itu kita ada 4 jawapan. Sebab yang bila kita faktorkan, kita ada 2 equation yang perlu kita cari nilai X. Ini kita ada 2 ni kan. So yang ini 1, yang ini 2. Okey. Bila kita dah ada 2 jawapan di sini, dan setiap satu bahagian ni ada 2 jawapan sudut. Sini ada 2 jawapan sudut, sini 2 jawapan sudut. Yang tadi algebra. Okey, yang ini kuadratik. Kita faktorkan dapat 2. Kemudian untuk sudut, setiap satu ni ada 2 sudut. Okey. Equation yang sebelah kiri ni ada 2 sudut, yang sebelah kanan ni ada 2 sudut. So jumlah dia adalah 4. Jawapan kita mesti 4. Okey, so sebab tu jawapan ada 4 Ada 4 jawapan. Alright. Itu penting. Okey. So kita menggunakan tetap menggunakan algebra. Okey.
Cuma kadang-kadang kita merasakan benda tu baru. Dia tidak baru, tetapi dia hanya lebih kompleks sikit. Dia dah melibatkan trigonometri. Tapi algebra tetap yang kita memang dah lalui dulu. Kita dah bertemu, kita dah ketemu lah algebra tu. Cuma diaplikasikan dalam trigonometri. Okay. So kita tengok seterusnya. Okay, sama juga tan kuasa 2x sama dengan sec x tambah 1. Di sini formula maknanya formula yang dah ada, kita gantikan saja. Okay. Macam ni sekarang ni dia cuma main sekitar yang basic identities. Okay. So kita boleh tengok mana yang kita boleh tukar. Tan x, tan kuasa 2x. Okay, tan kuasa 2x dia ambil yang ini. Okay, tan kuasa 2x dia tukar. Tengok dalam sini, mana ada tan kuasa 2x? Ini kan tan kuasa 2x. Okay, so sini tan kuasa 2 x sama dengan sec kuasa 2 x. Yang satu ni pindah ke kanan, tolak 1. Okay, sec kuasa 2x tolak 1. Okay, so dia gantikan tan kuasa 2x jadi sec kuasa 2x tolak 1 apabila kedua-dua simbol ini sama. Okay, kedua-dua pun boleh ubah, dah sama. Okay, itu sudah memudahkan untuk kita nak solve problem lah. Okay, jadi teruskan saja macam biasa. Okay, susun balik dalam bentuk kuadratik macam ni kan. Dalam bentuk kuadratik, sini kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong. Kemudian boleh faktor kan. So kalau awak confuse, buat je macam tadi, gantikan sec kuasa 2 ni kepada P. Contohnya sec kuasa 2x ni kita gantikan jadi P kuasa 2, sec x ni jadi P. So P kuasa 2 tolak P tolak 2 sama dengan kosong. Faktorkan dapat P tambah 1 P tolak 2 sama dengan kosong kan. Adalah settle lah. Lepas tu gantikan balik P tu kepada sec x. Right. Jadi sec x tambah 1 sec x tolak 2. Macam biasa kita ada dua jawapan untuk kuadratik. Setiap satu jawapan ni ada dua nilai sudut. Okay, kecuali kalau ini garisan yang kita temui adalah 180 darjah sudut dia. Kalau 180 darjah, coba sini cos. Kalau 180 darjah, cos x sama dengan negatif 1. Nampak? Cos berada di bahagian negatif. Kita buat lukis. Okay, cos di bahagian negatif di sini dan di sini kan. Okay, ini adalah cos negatif. Bermakna di sebelah kiri 180 darjah berada di sini. 180 darjah. Jadi sebelah kuadran kedua ataupun kuadran ketiga sama juga garisannya. Sebab itu untuk yang jawapan sebelah kiri yang ini, sec x tambah 1 sama dengan kosong. Okay, x sama dengan 180 darjah kan. So jawapan dia untuk sebelah kiri yang ini hanya satu saja, sebab
Kuadran ketiga pun garisan yang sama juga. Okay, so ini saja 180 darjah. So yang ini kita ada 1, kemudian yang sebelah kanan sebelah kanan sec x tolak 2 ni, setelah kita kira, kita dapati 1 per cos x, dan akhir sekali cos x sama dengan 1 per 2. Okay, cos x, cos dan positif, cos positif. Okay, sebelah kanan ni ini. So sebelah kanan ada 2, kuadran 1 dengan kuadran 4. Dua-dua ni adalah cos positif, kan? Jadi 60 darjah ni di sini dan di sini. So kita ada 2 sudut, satu ialah sudut 60 darjah, satu lagi ialah sudut inilah 300 darjah. So untuk yang sec x yang sebelah sini, okey, satu sebelah kanan ni, dia akan ada 2 jawapan lah. Satu 60 darjah. Okey, so ni jawapan yang ketiga, dan ini adalah jawapan yang ke ni 1 2 3 so ada 3 jawapan saja, bukannya 4. Okey. Sebab sini dah 100, sini 180. Okey, 180. Bahagian cos kiri, atas dan bawah sini. Okey. Garisan yang sama juga. Okey. Dia berada pada kuadran 2 dan kuadran 3. So nilai dia hanya 180 darjah 1 saja. Jawapan dia 3 jawapan je. 3 jawapan sahaja. Okey. Itu kita kena maklum kita kena maklum bila dah sampai sini. Okey. Kumpulan yang kedua ialah compound angle formula. Compound angle formula. Okey. Kita ada apa yang dimaksudkan dengan dalam ni? Okey, dalam buku awak sama juga. Dia tulis dia apa ni, muka surat 50 tadi muka surat 50 sama juga, dia tunjukkan 3 formula ni dengan cara yang sama. Dia sebenarnya 6 formula, tapi dia gabungkan jadi, dia ringkaskan jadi 3. Maknanya sini kalau kita guna yang atas plus kan, yang atas ni tambah, sebelah kiri ni kita guna yang atas, sebelah kanan pun pakai yang atas. Contoh yang kedua ni, bawah ni cos, kalau A tambah B, maknanya sebelah kanan ni ialah kita guna yang atas, tolak. Kalau kita pakai yang atas, sebelah kanan pun pakai yang atas. Yang sebelah kiri ni atas ni tambah kan, yang sebelah kanan atas ni tolak, pakai yang tolak. Contohnya cos A tambah B, okey, sama dengan cos A, susah pula tulis macam ni, tak muat. Okey, contoh cos A tambah B sama dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Nampak? Kalau sebelah kiri ni, kalau cos A tambah B yang atas kan, tambah ni sebelah atas, yang sebelah kanan ni pun kita ambil yang atas, iaitu tolak. Jadi cos A tambah B sama dengan cos A cos B tolak. Okey, tolak sin A sin B. Tolak kan? Tambah, sebelah kiri tambah, sebelah kanan tolak. Kalau kita ambil yang atas, sebelah kanan pun yang atas. Kalau di sini tolak, di sini kita tambah. Okey. Kalau di sini tolak, yang ini tambah. Itu maksud dia lah. Dia sebenarnya ada 6 dia gabung. Dia pun sama lah. Kalau kita ambil ni atas, semua atas. Kalau ambil yang bawah, semua yang bawah. Alright. So dari segi formula, sebenarnya saya tak perlu nak
explainkan lagi, tak perlu nak explainkan lagi, sebab formula ni kita menggunakan saja kan, kita menggunakan saja. As long awak memang faham, okey, memang faham peraturan matematik, okey, iaitu BODMAS. BODMAS tahu kan? BODMAS yang mana dulu kita kena selesaikan, okey. Sekejap BODMAS, ingat tak? Dekat Google pun banyak. Okey, ni dalam buku yang saya buat. Buku awak tu tak ada lah, ni dalam buku saya, ada buku saya sendiri. Saya ambil ini lah, gambar ni. Okey, BODMAS. Okey, BODMAS kita mendahulukan yang utama yang daripada kiri ke kanan ni. Kita dahulukan selesaikan bracket, kemudian kita selesaikan yang paling utama ialah kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kalau bracket, kita selesaikan bracket yang paling dalam dulu, seterusnya barulah ke luar. Okey, kemudian keutamaan yang kedua adalah kuasa 2 ataupun punca kuasa 2. Okey, kalau ada ni yang boleh diselesaikan, selesaikan ini dulu, kemudian baru kali dan bahagi, kemudian baru tambah dan tolak. Okey, dan order dia daripada kiri ke kanan dalam satu expression. Okey, ini dalam operation. Okey, dalam kita nak simplify, bila kita nak simplifykan satu expression, kita kena ikut aturan matematik ini. Aturan matematik yang mana lebih utama kita selesaikan dulu. Okey, tak kira dia sebenarnya dalam expression ataupun equation, kedua-dua tu kena utamakan ikut BODMAS ni. Okey, sebab itu sebab itu dalam kadang-kadang kita jumpa dekat Instagram ke atau Facebook ke apa kan, kat mana-mana, TikTok ke, dia buat lah macam ni. Dia buat 2 tambah 2 tambah 2 bagi 3 kan, bagi apa ni, bagi 2 kan, kali 2. Okey, berapa jawapan dia kan? Kita pun buat lah 2 tambah 2 tambah 2 bagi 2 kali 2. Sebenarnya kita kena selesaikan yang bagi dan darab dulu. Kalau ikut keutamaan di sini tak ada bracket kan. Kalau sini ada bracket, baru kita buat yang bracket dulu. Okey, kalau kita tengok kita buat yang ini dulu. Kita dapat 2 tambah 2 tambah 2 6. Okey, 6 bagi 2 kali 2. Okey, kemudian 6 bagi 2 6 bagi 2 6 bagi 2 3 kan, 3 kali 2 6. Okey, satu lagi, kalau kita buat yang ini dulu, 2 bagi 2 1 kali 2. Okey, 2 tambah 2 tambah 2. Okey, selesaikan yang kiri dulu. 2 bagi 2 1. Okey, okey, kita buat yang ini dulu. Okey, so 2 tambah 2 tambah 1 kali 2. 2 tambah 2 tambah 2
6 juga. 6 juga. Kebetulan 6 juga. Okey. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 kali 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2, 6 juga. Macam mana kalau ada satu lagi kat sini? 4 kan? 4. Kat sini dah 2, 4, 6, 8. 8 sebenarnya 4. 4 kali 2, 8. Okey. Sama juga. 8. Okey. Kalau 3 tambah 3 kali 3 tambah 3. Tolak 3 bagi 3. Macam mana tu? Okey. 3 kali 3. Kita kena buat yang darab dengan bahagi dulu. Kan? 3 kali 3 9. Kan? Tambah negatif 3 bagi 3. Ini negatif 3 bagi 3 kan? Tambah no. Okey. Tambah 3 tolak 3 bagi 3. Okey. Tambah 3 tolak 1. Kan? Jawapan dia akan jadi 9, 12, 15 tolak 1. Jadi 14. Jadi 14. Okey. Jadi 14. Tapi kalau kita buat, kita tengok saya main letak je nombor ni. Kalau kita tak ikut peraturan, cuba kita buat 3 tambah 3 9 kali 3 tambah 3 tolak 3 bagi 3. 9 kali 3 27. 27 tambah 3 tolak 3 bagi 3. 27 30. 30 tolak 3 bagi 3. Okey. Jadi 33 bagi 3. Jadi 11. Okey. Yang ini kita ikut peraturan matematik BODMAS. Yang ini kita tak ikut BODMAS. Kita terus dia buat kira dari kiri ke kanan. Hasil dia lain. Sebenarnya yang ini yang betul. Kita kena ikut peraturan matematik. Kalau dapat jawapan 14, baru jawapan dia betul. Okey. Sebab tu sebab itu algebra. Okey. Sebab itu bila dah sampai ke topik trigonometri ke apa saja topik, okey, semuanya mengandungi simbol-simbol dan juga pemboleh ubah yang kita kena cari dan kita kena tahu operasi mana yang nak didahulukan. So algebra daripada awal sampai bila-bila pun, sampai apa topik matematik pun, tetap algebra tu wujud.
tetap kita menggunakan algebra untuk nak menyelesaikan satu masalah dan menyelesaikan, nak solve ada problem. Okay, so maknanya bila kita jumpa formula-formula macam ni, gunakan saja formula yang ada ni macam biasa. Tak payahlah kita nak tunjuk, saya nak tunjuk lagi contoh macam mana pun, sebab benda ni semua algebra je. Okay, bila diberikan soalan macam ni, gunalah apa yang boleh guna, tukar apa yang boleh tukar untuk kita simplifykan dia. Contoh di sini soalan dibagi cos 80, cos 50 kan. Okay, ini A, B ni maknanya dua nilai yang berbeza. A dengan A nilai sama. Kalau sini 50, sini 50. Kalau sini 35, A sini 35, 35. Maknanya kalau berbentuk macam ni, kita boleh tukar macam tu. Alright. Umpamanya contohnya gini cos 80, cos 50 tambah sin 80, sin 50. Kat mana kita nak pakai? Kita tengok sini. Cos, kita tengok sini. Cos 80 ni, kalau kita kata 80 ni A, ni ada 80, A juga. Kalau 50 ni B, bermaksud 50 sini B. Cos, sin, cos tambah sin. Ada tak? Cos A, cos B tambah sin A, sin B. Ni cos A, cos B tambah sin A, sin B. Yang ini ada. Okay, so kalau tambah di sini sebelah bawah, sebelah kiri pun kita ambil yang bawah. So kita pakai tolak, bermaksud yang tadi kita boleh gantikan dengan cos A tambah B. Sebab itu digantikan cos 80 tolak 50. Alright, cos 80 tolak 50. Okay, daripada formula ini. Okay, cos A ni tadi 80, B tadi 50. Tukar, simplify, dan akhir sekali kita dapat solution. Okay, solution. Begitu juga yang lain lah. Macam ni kita ada pecahan tadi kat sini. Tan A, kalau yang atas tambah, yang bawah tolak. Tan A, tan B. Satu tan A, tan B. Di sini tangent. Okey, tak apalah, biasanya contoh dia memang bagi mudah. Tapi kalau soalan yang sebenar biasanya susah kan. Lebih kompleks. Dia tak susah, dia lebih kompleks. Okey, yang ketiga ialah double angle formula. Tak tahulah apa nama sekalipun, benda ni tetap formula. Okey, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A, ini formula dia lah. So kita boleh terbalik. So gitu juga dia bagi contoh begini. Okey, bagi contoh cos 2x ni kan sama dengan ni. Okey, cos 2x sama dengan 0.6428. Cos 2x ni kita boleh gantikan ni cos 2a kan. Kita boleh ambil yang mana yang mudah. Cos 2a kita boleh ambil yang mana yang mudah. Kalau di sini macam mana dia punya solution? Okey, dia buat macam ni. Dia ambil sini 2 cos 2x, 2 cos 2x. Okey, sampai sini. Kemudian cos 2 cos x
Sini bagi 2 okey, sini dia bagi 2 kiri dan kanan kan. Kiri dan kanan bagi 2 dapat begini okey. Bila dah sampai sini, dia factorize, right? Dia keluarkan apa ni, kuasa 2 ni, cos x tambah 0.9063 cos x tolak 0.9063 so factorize lah, factorize. okey, akhir sekali dapat 2 jawapan sini dan sini dapat 2 jawapan. Sama juga macam tadi, bila ada kuadratik, bila kita nak cari nilai sudut, kita akan cuba dapatkan 4 jawapan. Kalau dia tak kena kepada 180 darjah, 90 darjah dan juga 270 darjah, okey, kita akan dapat 4 jawapan kalau selain dari itu okey. So di sini sama macam penyelesaian tadi, bila dah sampai sini sama lah. Ini cuma kuadratik algebra baik. Dapat x 25, akhir sekali dapat 4 jawapan di sini So kita ada 25. Mana tadi? Ini sudut beta lah. Sudut beta tak pakai. Sudut beta ni bukan jawapan Kita kena cari sudut yang bermula daripada kosong. Okey, garisan ini okey, kita sudut dia adalah bermula dari kosong, bukan yang rujukan. Rujukan ni hanya sudut dalam segitiga dalam segitiga yang kita nak ni dan sudut ni lah. So ada 2 155 205 untuk jawapan yang pertama. 155 205, so kita ada 1 2. Kemudian untuk jawapan yang kedua, sebelah kanan ni dia ada apa? Kuadran 1 dan 4 ada 25 dan 335 so kita 2 3 4 jawapan. Jawapan last disusun mengikut turutan menaik daripada nombor yang kecil kepada nombor yang lebih besar. Okey. 25 155 205 dan 335 degree. Okey. Plus yang lain pun sama. Contoh-contoh tadi bolehlah awak ambil untuk semak. Dalam buku awak pun ada contoh-contoh yang bagus. Okey, example yang bagus. Sama saja, cuma soalannya berbeza-beza. Contohnya berbeza So di sini saya cuma tunjukkanlah contoh lain daripada buku lain daripada buku lain. Ni adalah buku daripada Oxford. Buku buku version untuk politeknik juga, tapi dia adalah keluaran Oxford Okey. So tak payah buat yang saya tunjuk ni. Dekat buku awak pun dah ada banyak soalan, so awak boleh buat. Okey. Itu untuk ni lah, untuk topik apa tadi, formula untuk topik formula tadi. Okey. So start muka surat 50. Start muka surat 50 tu ada banyak exercise. Okey. Start muka surat 50 ada banyak exercise. Itu adalah
berkaitan dengan equation and identities. Ada 3 identities dan soalan dia sehingga muka surat 54. Muka surat 50 hingga 54. Saya ingat soalan dia tak banyak. Soalan dia pun tak banyak, tak apa, buat je. Itu pun dah cukup saya rasa. Kalau nak soalan-soalan yang lain, nak boleh tengok dalam video tadi, ada soalan-soalan yang lain, nak boleh cuba buat. So itu bahagian formula. So kita ada satu lagi topik, trigonometry. Topik yang terakhir adalah berkaitan dengan sin and cosine rules. Ini kat sekolah semua dah belajar. Topik yang seterusnya ialah sin and cosine rules. Ini juga kita bolehlah kata sebagai formula jugalah, tapi dia berkaitan dengan sudut-sudut dalam segitiga. Dia berkaitan dengan sudut-sudut dalam segitiga. Baik. Dalam awak tengok muka surat sini, muka surat 55. Sini muka surat 55. Dalam topik ni kita ada sin rules and cosine rules, dan satu lagi kita ada muka surat 59. Muka surat 59 kita ada area of triangle. Area of triangle yang menggunakan trigonometri. Ini dalam topik trigonometri. Trigonometri. So kita ada sin rules, cosine rules, area of triangle. So 3 ni topik dalam trigonometri saya ingat lebih mudah lah daripada bandingkan dengan yang tadi tu sebab dia hanya melibatkan segitiga je. So tengok muka surat 59. Sekejap saya nak tengok message. Kelas. So untuk yang pertama sekali, apa kelebihan sin rules? Yang pertama sekali sin rules. Sin rules ini adalah rules dalam segitiga. Gitu. Segitiga. Sekarang ni saya tak nak awak hafal.
Saya tak nak awak hafal, tapi saya nak awak boleh imagine boleh imagine menghafal, kena hafal, tapi hafal yang sesuatu yang perlu diimajinasikan bukan menghafal formula A, B, C itu, okay? Sebab label boleh berubah-ubah. Kalau di sini segitiga kita ada sini A, sini label B, sini label C. Okay. A, B, C besar. Okay. Ni untuk ingat formula. Untuk ingat formula, saya labelkan begini, nanti awak ingat. Kalau awak dah ingat dia punya corak, bila-bila nanti kalau label dia bertukar, awak tak akan lupa. Alright. Contoh kita buat begini. Kalau sini A huruf besar, ni sudut kan, sudut yang bertentangan dengan A besar ni kita labelkan garisan ini sebagai A kecil. B, garisan yang bertentangan dengan sudut B ni kita labelkan dengan B kecil, dan sini adalah C kecil yang bertentangan dengan C ni. Baik. Sudut ni ialah apa-apa sudut tak semestinya 90 darjah. Bukan 90 darjah pun sin rules ni kita boleh pakai. Okay. Asalkan dia segitiga. Okay. So bentuk dia apa? Dia adalah rules dia apa? Rules dia adalah sin A. Dia kata sin A ni maknanya mesti sudut kan? A ni adalah sudut sin A per A. A ni saiz lah, saiz garisan lah, panjang dia berapa sin A sama dengan sin B per B sama dengan sin C besar per garisan ni. Okay. So dah, sin rules adalah ini saja. Okay. Adalah ini saja. Maknanya kalau awak diberikan mana-mana nilai, okay, mana-mana nilai dalam sini, okay, awak diberikan 2 ataupun 3 saiz, so awak boleh cari jawapan. Contoh macam mana cakap contoh di sini, tengok saya ambil contoh dalam buku awak je, example 1 tapi awak tengok yang saya tulis kat sini. Contoh di sini ialah 14 cm. B ni adalah 10 cm. Kemudian dia bagi sudut ini saja 63 63 degree So kita ada 3 nilai. Yang lain kita boleh cari, yang lain kita boleh jumpa So ini sudut A, sudut B, sudut C kita tahu. Yang ni kita tahu. Okay. Ini tak tahu Garisan pun, garisan kita hanya ada tahu 2. Okay. Bila kita tahu 2 garisan, satu sudut, kita boleh dapat lah apa yang dia nak. Baik, diberi gambar begini. Dia okay, calculate. Okay, kita ambil soalan buat satu soalan. Calculate sudut ABC calculate sudut ABC. Okay, soalan A and question B. Panjang BC panjang BC. Panjang BC ni maknanya A lah. A ni lah. Okay.
So calculate ABC. Yang pertama kita nak sudut mana? ABC. Dia suruh cari ini. Tandakan ni berapa ni? Dia suruh cari ni. Okey. Yang kedua dia suruh cari ni Baik. So okey, sekarang kita tahu 63. 63 adalah sudut. 63 adalah sudut C. Mana? Dalam samaan ni. Yang ini kan? C. Okey. So kita boleh pakai ni. Jadi sin 63 darjah per 14. Okey, ini C. Sin C per C kan? 14 lah. 14 sama dengan, baik, sekarang nak cari sudut B. Sudut ni dalam formula ada B di sini, jadi kita ambil ni 2 cukup, sama dengan sin B. Sin B ni kita nak cari per B. B 10 cm. 10 So kita dah ada nilai, semua dah ada, tinggal ni saja, senang. Okey. So tinggalkan saja sin B sini, 10 ni atas. Jadi sin B sama dengan sin 63 darjah per 14. Okey. Darab 10. Okey. Jadi tekan kalkulator. Sin 63 darjah sin 63 darjah per 14 darab 10. Okey. Kita dapat sin B. Okey, kita dapat jawapan dia 0.6364 sin B. Okey. B sorry. Sin B B adalah sin inverse 0.6364 sama dengan 39.5. Okey. So B di sini ialah 39.5 darjah. Okey. Seterusnya ialah panjang BC iaitu A. Okey. So tak ada masalah. Kita dah tahu jawapan. Kita dah tahu sini ada sin 63 dengan 14. Sin B dengan sin B per B ni memang dah ada sini. Kita tak ambil nilai ni pun tak apa. Okey. Saya terus ambil ni. Bila kita nak link A B C ni, ini adalah A kan? A di sini. Okey. A di sini. Okey. Sin A kita tak tahu. Sin A. Sin A sudut ni kita tak tahu. Okey, kita ambil yang kita dah tahu.
tengok sini. Yang kita nak adalah BC BC ni adalah A So sin A per A sama dengan kita ambil C lah, sebab C kita ada 63 kita dah tahu, 14 kita dah tahu, right? Dan ambil ni pun boleh, kita dah tahu 395 dengan ni mana-mana boleh. Okay, kata kita ambil C, kita ambil C C. So sin 63 sin 63 per 14. So sin 63 per 14 Okay, 14 kita naik atas. Okay, A naik atas, C turun bawah So kita dapat 14 sin A, right? Okay, 14 sin A. Sin A sama dengan okay, 14 sin A per sin 63 sin 63 darjah. Okay, sama dengan A lah. Okay, A ni atas ni, 14 ni atas ni. Okay, 63 turun bawah, right? So kat sini dah settle lah. Okay, sin A ni sudut apa? A ni sudut ni, sudut dalam segitiga adalah jumlah dia 180 darjah. Okay, jadi 180 darjah 180 darjah. Okay, tolak dengan 395 dengan 63 ni. Tambah 63 Okay, ni adalah sudut ni Okay, total sudut dalam segitiga adalah 180 darjah kan. So kita dapati sudut di sini kalau tekan kalkulator. Okay, 14 merah pula. Sin tekan kalkulator kita dapat 77.5 77.5 per sin 63 darjah. So itu A sama dengan 15.43 cm, right? Itu saja. Okay, itu bahagian sin rule. Okay, sama juga awak boleh tengok sendiri. Topik yang seterusnya, cosine rule, sama juga. Okay, cosine rules dia ada bagi ketua dia, ada bagi formula dia. Okay, formula dalam segitiga tapi menggunakan cos. Yang tadi sin,
Yang cosine rule dia menggunakan cos, muka surat 57 tu kan. Sama saja. So awak buat sampai muka surat 56 Okey. Sehingga muka surat 56 Okey. So untuk kelas ni sampai di sini. Okey. Sampai di sini. Lepas ni kita ni lah, awak cuba buat sementara masih ada masa ni, buat exercise yang dalam buku tu, cuba buat di kertas. Kalau muat, buat di buku saja. Senang. So awak nak tengok, besok-besok nak tengok jawapan awak ataupun macam mana awak solve problem, saya ingat ruang itu muat lah. Tapi kalau macam tak muat, awak buatlah dalam kertas A4 Okay. So sekian dulu untuk minggu ni. Okay. Kita akan teruskan sehingga pukul 1. Okay, sehingga pukul 1 insyaAllah dalam Telegram. So awak boleh, kita boleh bincang, dan awak boleh bincang sama-sama kawan. Tak mestinya saya je. Kalau boleh, aktiviti awak bertanya di Telegram. Okay, tanya di Telegram dan sama-sama awak bincang. So saya boleh tengok apa yang korang bincangkan. Memang awak ada group yang private, tapi kalau boleh saya nak tahu juga apa yang kita boleh sama-sama bincang dan berkaitan dengan topik yang sekarang ni. Okay. So awak buat dulu daripada muka surat 50 hingga muka surat 56 sehingga ke topik ini, topik sign rules. Okay. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua sekali. Okay, bye bye.